Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bertemu kembali dalam channel Cikgu Man. Terima kasih pada semua yang terus bersama dengan Cikgu Man. Okey, kita akan terus belajar dan belajar selagi sekolah belum buka. Sebelum kita pergi ke sekolah, kita akan terus belajar menggunakan channel yang sama. Tapi nanti bila sekolah buka pun kita dah ada jadual bergilir kan. Ada masa yang kamu perlu belajar dari rumah, ada masa kamu perlu belajar di sekolah. Giliran kita bila? Tunggu nanti guru-guru kamu akan bagi jadual, akan bagi masa, bagi nama siapa akan belajar di sekolah, akan belajar di rumah. Itu apa yang cikgu fahamlah melalui giliran. Tapi adakah ia akan berubah? Kita tunggu jika ada perubahan terkini. Tapi buat masa ini, jika sekolah dibuka, kita akan bergilir supaya dalam kelas kita tak adalah ramai sangat dan sesak. Tapi mungkin kita akan ada kawan yang kita tak jumpa kan. Alah, kesiannya kau dapat kawan yang baik dengan kita tapi kita tak dapat bersama dengan dia belajar sama-sama. Tak apa, jom kita terus belajar dengan Cikgu Man dalam mata pelajaran sejarah tahun 4. Hari ini kita nak sambung berkaitan dengan bendahara yang terkenal yang kita belajar sebelum ini, yang dah lah terkenal, hebat, bijak, berani, mampu menasihati Sultan, pernah berkhidmat dengan ramai Sultan Melaka pada masa itu dan membawa kegemilangan Melaka, iaitu Bendahara Tun Perak. Hari ini kita nak sambung pada muka surat 120 pula dah. 146. Cikgu kena cek balik buku surat dia. 146 kita belajar tentang kebijaksanaan Tun Perak. Jom kita tengok kebijaksanaan Tun Perak pada buku teks kita. Tak ada buku teks tak apa, seperti biasa dengan Cikgu Man tiada perlu buku teks kerana semuanya yang ada kat belakang ni, yang kat bawah nanti, kat tepi dan sebagainya, semuanya daripada buku teks. Okey, jom kita tengok apa yang ada dalam buku teks kita. Kebijaksanaan Tun Perak. Kebijaksanaan Tun Perak telah menyumbang kepada kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Kebijaksanaan beliau dapat dilihat dalam bidang pentadbiran, pertahanan, diplomatik, pengembangan agama Islam dan mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, ini semua kita dah belajar sebelum ni. Kalau ingat balik, tengok balik video kita sebelum ni atau lihat balik buku teks tentang apa yang dah cikgu cakapkan tadi. Okey, jom kita tengok sekarang ni bahagian yang pertama. Kita tengok kebijaksanaannya, kita sambung, kita tengok apa yang melambangkan kebijaksanaan Tun Perak ni dalam pentadbiran. Yang pertama, jom kita tengok. Tun Perak berjaya mewujudkan kerjasama yang erat antara Sultan dengan pembesar dalam pentadbiran. Maksudnya dalam kerajaan Melaka itu sendiri, hubungan Sultan dan pembesar sangat erat. Tidak kira bendaharanya sendiri iaitu Tun Perak, Laksamana, Temenggung, Shah Bandar maupun pembesar lain. Okey, kerjasama ini berjaya meluaskan empayar Melaka meliputi Tanah Melayu, Pantai Timur Sumatera dan Kepulauan Riau Melayu Melaka. Ini pada zaman kebijaksanaan pentadbiran Tun Perak bersama dengan Sultan pada masa itu yang beliau pernah berkhidmat. Okey, seterusnya kita tengok Tun Perak dari segi pertahanan. Apa dia pertahanan? Tun Perak mengarahkan supaya jamung dipasang pada setiap pokok bakau di sepanjang pantai. Tentera Siam membatalkan hasrat untuk menyerang Melaka. Mereka menyangka ramai tentera Melaka telah bersiap sedia di sepanjang pantai tersebut. Nampak tak? Bijak tak? Pada masa itu Siam ingin menyerang Melaka. Pada zaman tu selalu macam tu. Selalu berperang antara kerajaan untuk mengambil alih. Bila tengok kerajaan tu kuat je, pasti ada ancaman. Kali ini Tun Perak telah mengarahkan supaya jamung. Tahu tak jamung tu apa? Tengok gambar ini. Jamung ini diorang ikat di pokok-pokok sepanjang tepi pantai tu, di pokok bakau. Jadi, tentera Siam yang datang tengok, wush, ramainya tentera berkumpul. Sedangkan jamung tu hanya diikat di pokok. Dipasang pada setiap pokok. Sebenarnya. Jadi itu psikologi. Penting main perang saraf psikologi macam ni. Okey, yang ketiga, dari segi diplomatiknya, jom kita tengok apa dia. Tun Perak berjaya mengekalkan keamanan dan menjamin keselamatan Melaka daripada ancaman luar. Tun Perak menulis surat kepada Raja Siam untuk menjalinkan hubungan persahabatan. Raja Siam menyambut baik hasrat tersebut. Nampak tak? Daripada nak berperang, Tun Perak ni dapat satu idea, berfikir, baik kita jalinkan hubungan yang baik dengan kerajaan Siam. Tapi sebelum tu, kerajaan Siam tu kamu tahu tak di mana? Atau kerajaan yang hari ni kita kenali sebagai Thailand. Cikgu lupa nak maklum tadi, kerajaan Siam itu adalah kerajaan Thailand. Tun Perak ni berjaya mengekalkan keamanan dengan membuat hubungan diplomatik dengan kerajaan Siam. Maka Siam pun bersetuju
Dan baiklah kerajaan Siam dan kerajaan Melaka. Yang keempat, kebijaksanaan Tun Perak dari segi agama Islam. Tun Perak merupakan seorang pembesar yang berpegang teguh kepada ajaran agama Islam. Tun Perak menggalakkan kedatangan ulama ke Melaka dan menasihati Sultan. Nampak tak? Tun Perak juga menasihati Sultan supaya memerintah kerajaan mengikut ajaran agama Islam. Dia galakkan kalau ada ulama nak datang. Ingat ya, para pedagang daripada India, Arab Saudi dan China selalu datang ke Melaka sebagai tempat pelabuhannya berdagang. Dan dalam masa yang sama, mereka juga datang untuk menyebarkan agama Islam. Jadi dengan kedatangan mereka ini menyebarkan agama Islam, ada ulama-ulama yang digalakkan untuk datang terus menetap di Melaka dan menasihati Sultan. Dan Sultan pun tengok, Tun Perak berani ni cakap, so taat ya tuanku untuk patuh agama Islam. Kita nak pemimpin macam ni lah. Dan yang kelima, mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka pada masa itu. Okey, jom kita tengok. Kebijaksanaan Tun Perak terbukti apabila beliau mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka dalam peristiwa anaknya Tun Besar dibunuh oleh Raja Muhammad. Anaknya dibunuh oleh Raja Muhammad. Apa yang terjadi? Tun Perak melarang pengikutnya menuntut bela. Sebaliknya meminta mereka supaya setia kepada Sultan Melaka. Ada satu peristiwa bagaimana anaknya Tun Besar telah dibunuh oleh siapa tadi? Telah dibunuh oleh Raja Muhammad. Dalam satu peristiwa tu. Cuba tengok gambar yang ada di bawah itu. Okey, peristiwa Desta Raja Muhammad jatuh terkena bola raga yang disepak oleh Tun Besar. Maksudnya pada masa itu Tun Besar dan kawan-kawannya bermain sepak raga. Sepak raga tu terkena Desta, tengkolok Raja Muhammad. Dan berlakulah peristiwa ini. Tapi disebabkan kesetiaannya Tun Perak kepada Raja, beliau tidak menyalahkan, tidak menuntut bela. Sebaliknya beliau kata, tak apa, beliau terima dengan keadaan yang terjadi. Itulah Tun Perak. Kebijaksanaan Tun Perak. Ada 5 poin yang penting di sini. Yang pertama ialah dari sudut pentadbirannya tadi. Bagaimana Empayar Melaka berkembang di bawah pentadbiran Tun Perak bersama Sultan-Sultan pada masa itu. Yang kedua dari segi pertahanan kebijaksanaan Tun Perak pasang obor tu atau jamung tu di keliling pantai. Yang ketiga, dari segi diplomatik, bagaimana setelah berperang dengan Siam, ancaman daripada Siam, beliau dapat idea, baik kita berbaik-baik ni kerajaan Siam untuk mengukuhkan lagi Empayar Melaka. Yang keempat adalah dari segi agama Islam, baginda pula dah. Beliau bendahara. Baginda tu untuk Sultan, beliau tu untuk bendahara. Okey, beliau iaitu bendahara Tun Perak menggalakkan Sultan-Sultan pula dah, menggalakkan ulama-ulama untuk datang ke Melaka, dan Sultan juga digalakkan untuk mendalami agama Islam. Okey, ulama ini boleh menasihati Sultan. Dan yang terakhir tadi dari segi kesetiaan, mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka. Hebatnya Tun Perak. Kalau jadi kat kita pun tak tentu lagi. Okey, itu saja untuk hari ini. Apa yang kita belajar. Jadi tugas kamu sekarang adalah baca buku teks pada muka surat yang cikgu nyatakan tadi. Fahami lagi kalau tak faham juga video ini. Tapi cikgu rasa insya-Allah kamu boleh faham kerana bahan yang digunakan juga adalah daripada buku teks. Kau faham? Dan untuk itu sekian saja daripada Cikgu Man untuk hari ini. Tapi sebelum itu sekali lagi terima kasih kepada cikgu-cikgu, kepada ibu bapa, kepada murid-murid yang bersama-sama menonton video cikgu yang menggunakan bahan yang cikgu sediakan hari ini dan juga sebelum ini ataupun akan datang. Terima kasih banyak-banyak. Kita doakan sama-sama semoga cikgu terus bersemangat untuk menghasilkan video. Caranya senang je. Tekan je butang subscribe. Semangatlah cikgu nak buat lagi banyak video. Terima kasih kepada semua yang terus memberi sokongan kepada Cikgu Man. Okey, itu saja untuk hari ini. Selamat belajar, terus jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye, kita jumpa lagi.